mata, tangan, telinga, kaki, kulit, kemaluan. Ni badan kita ni ingat free ke? Mak bapak kita bagi ke? Kerajaan kita bagi ke? Ni subsidi Allah yang bagi. Ikut masa dari mana? Akal kita, hati, nafsu. Akal, hati, nafsu. Boleh beli kat kedai. Ada jual kat FCC, ada jual pasar malam. Kalau jual silakan. Ini menunjukkan aspek yang zahir, aspek yang batin, semuanya subsidi daripada Allah. Hidup sebagai kontrak. Ikut masa balik, ikut masa balik, ikut masa balik. Kul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau kamu boleh lagi pada mati, lagi ya. Lagi. Kita, India, Bangla, Amerika, Afrika. Lagi daripada mati. Lagi. Ini adalah maknanya mesti kata. Supaya sedar diri sikit. Saya sedar diri, tuan-tuan sedar diri, kami independen sedar diri. Semua kita ni sedar diri kita ni siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru boleh kembali pada Quran Sunnah. Yang tak sedar diri, tak kembali pada Quran Sunnah. Ikut saya usah rambut saya. Saya nak kalah merah biru hijau kuning macam ayam bapak, mak ayam ke isteri ayam ke ibu ayam ke dari apa? Kuyup. Nanti ikut nafsu. Buta nak mencari kerangka kehidupan yang sebenarnya. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Jadi kita tengok kombinasi kita tadi, kombinasi yang batin, tak segi daripada Allah. Cukup masa kena hantar balik. Bila Allah beri, kita bersyukur, lakukan perintah, jauhi larangan. Tiba masa hantar balik dan kita dipertanggungjawabkan macam Malifenda yang sebut tadi. Yang kedua, tuan-tuan, kita kaya, boleh kita lawan Allah. Allah maha kaya, kita kaya, Allah maha kaya. Jadi gunakan kekayaan untuk agama Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati orang kaya di kalangan kita kerana menafkahkan harta dan jana Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati orang miskin di kalangan kita kerana mereka mampu bersabar atas surah takdir yang ditentukan oleh Allah. Jadi tak kira kita miskin kaya, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni untuk kita sedari. Satu lagi nafsu kita. Nafsu kita Allah beri. Allah beri perasaan untuk kita suka, duka, baik, mahu, sedih, senang, bahagia. Nafsu tu. Kau boleh dibeli, kau boleh dibuat-buat. Siapa yang menentukan kita ni cukup masa sedih, cukup masa menangis, cukup masa gembira, cukup masa bahagia, cukup masa kecewa? Apa yang menentukan? Elemen perasaan datang dan pergi silih berganti dalam diri kehidupan kita. Siapa? Allah. Jadi mengingat manusia, jasad kamu anugerah Allah, nafsu kamu, akal kamu, nyawa kamu anugerah Allah. Patutnya kembali pada kerangka Al-Quran dan Sunnah sebagai satu kerangka kehidupan yang benar. Yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah ini, kita sentiasa berdampingan dengan para alim ulama. Tadi kita belajar baca, belajar mengaji, belajar memahami, belajar mengerti, belajar meyakini, belajar menjiwai dan beramal. Kita tak lepas daripada bimbingan para alim ulama. Untuk dapatkan ilmu, dapatkan panduan, dapatkan nasihat, dapatkan tunjuk ajar. Kan Nabi sebut al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi-Nabi. Ulama menjalankan bidang tugas yang ditinggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau tak berdampingan dengan ustaz, tak berdampingan dengan imam, tak dapat ilmu. Bila ada sesuatu yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, kita terabak-abak, tak tahu ke mana. Akhir sekali buat dulu. Lepas tu baru nak tanya ustaz. Saya ada jumpa masalah, ada teruna dan dara ni dah mengandung orang. Lepas tu tanya kita, ustaz, macam mana ustaz? Saya dah terlanjur ustaz, macam mana nak selesai? Yo, dia kata, dah terlanjur baru tanya ustaz. Belum buat projek tak tanya ustaz. Dah terlanjur baru tanya kita, ustaz, macam mana ustaz nak buat ustaz? Belum buat tak tanya kita, ustaz boleh buat tak? Boleh buat tak? Baik. Kenal kita bagi nasihat, tidak terlanjur suruh kita. Masalah tu nak bebankan pada kita. Mafhumnya tuan-tuan, kita tak tahu, tanya alim ulama. Ulama yang beramal dengan ilmunya, ulama yang mewakafkan dirinya semata-mata ikhlas untuk mempertinggikan kalimah Allah, ulama yang mana bicaranya memberi kita ilmu, kita melihat amalnya, ingatkan akhirat. Ulama yang boleh membentuk kepribadian diri kita. Barulah kita terbimbing, terarah dalam rangka Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempatnya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Berapa lama kita nak duduk kat pantai dalam ni tuan-tuan? Pantai tak dalam-dalam pun. Pantai dalam, orang Kelantan kata pantai Tohor, pantai Jetik. Tak nampak pantai pun. Berapa lama tuan-tuan nak duduk sini? Hello.
Tuan-tuan tak boleh nak kata, tak boleh nak jamin nyawa sampai ke support atau tidak. Saya pun tak boleh nak jamin berapa lama saya nak duduk kat dunia, tak boleh jamin. Berapa lama saya nak kerja jakim, nak khidmat kat KDM, saya tak tahu. Ini kita nak kena muhasabah diri kita. Kita ni makhluk sementara. Allah uji kita. Nak makan ke, nak minum ke, tidur, bangun, kecil, berak, bini, beranak, cucu, niaga, buta, rugi. Allah uji dia. Siapakah yang lebih baik amal ibadat dia? Allah uji kita. Jadi jangan ikut nafsu, ikut ilmu. Allah uji kita. Jangan kita nak nampak trend masyarakat atau kepandaian akal kita. Kembali pada Quran dan Sunnah. Dengan kita sentiasa muhasabah diri, bagaimana makanan kita, halal ke haram. Aiskrim yang kita makan tadi, halal ke haram. Kita tengok juga cak halal jakim. Kalau tak ada itu letih tuan-tuan. Ada tanah Cina, tanah India mari, letih tuan-tuan. Kita tengok juga halal haram. Dah habis dah Ustaz. Nah itulah tak sensitif. Yang kita nak tengok ni contoh-contoh kecil tuan-tuan. Contoh-contoh kecil. Tengok makanan. Kalau kita makan rumah kita, dapur rumah kita, beras halal ke haram, gula halal ke haram, sayur, mayu, ikan, daging, apa dalam peti kita, masuk dapur tengok halal ke haram, masuk ruang tamu tengok halal ke haram, masuk dalam bilik tidur tengok halal ke haram. Itu jadual hidup kita, kita tengok tuan-tuan. Kulu min ma fil ardi halalan tayyiban. Hari ini kita ikut Al-Quran Sunnah ke kita ikut diri kita apa jadi guna-guna. Makan tengok halal haram, pakai tengok halal haram. Bila kita cakap tengok dosa pahala. Bila kita urus niaga paling utama urus niaga kita dengan Allah. Hak manusia ni yang kedua, yang ketiga urus niaga kita dengan Allah. Ni kita nak kena jaga. Untung rugi kita tahu dah tuan-tuan. Kalau nak kita ni tuan-tuan mati malam ni, esok agak-agak ada harapan masuk syurga. Mati malam ni ke pagi esok tu, ada kita ni yang baik ya. Kita ni ada syurga kali neraka. Kalau kita bukan ejek syurga, kita ejek neraka. Ini nak kena muhasabah diri kita. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang sahih, al-kayyis madana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Jadi kalau kamu ialah orang sentiasa mengenal dirinya, muhasabah dirinya. Mana baik, buruk, benar, salah, dosa pahala dalam kehidupannya. Wasafi manitabau hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang tak fikirkan kamu bodoh, orang ada kata bodoh. Jadi bodoh ni ikut hati, ikut nafsu. Jadi kita cerdik ke bodoh. Kalau kita bodoh, memang kita nak masuk neraka. Kalau kita cerdik, memang kita nak masuk syurga. Kalau nak masuk syurga syaratnya Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Bimbingan para ulama, selamat. Kalau kita ni tercerdik, bodoh kita katakan, kita nak masuk neraka, maka kita ikut diri kita, ikut orang buat, ikut petunjuk masyarakat. Walau salah, walau tak betul, kita pakai ikut belakang, jadi trend budaya kita, maka besar kemurkaan Allah kat diri kita. Na'udzubillah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, semua ini daripada kemahuan hati kita untuk kita bertaubat. Nak ikut Quran Sunnah bukan mudah apa yang dikata, tetapi jalan pertama ialah jalan taubat. Tidak payah kita nak ikut Quran dan hadis, payah nak ikut disiplin ilmu, nak belajar, nak damping ulama, nak muhasabah diri, kecuali kita bertaubat. Lepas lepas sembahyang duduk zikir, wirid doa, supaya nafsu kita ni mutmainnah, hati kita jadi bersih. Akal kita boleh disepadukan dengan akal disepadukan dengan hati untuk mengatur perkataan, perbuatan, tindakan. Dan nak tidur tiap-tiap hari, tiap-tiap malam nak tidur tu, kita tengok apa pahala kita berdosa kita, dan kita maafkan segala kezaliman kesilapan orang atas kita, dan kita juga mohon keampunan daripada Allah. Itu lebih baik untuk kita. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. 4 perkara yang Ustaz sebut tadi: faham agama, yang kedua kenal diri, siapa kita, siapa bagi kita nyawa dan sebagainya, yang ketiganya berdampingan dengan ulama, dan yang keempatnya muhasabah diri. Ini 4 perkara bagaimana kita nak kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak punya banyak masa lagi. Jadi tuan-tuan, terima kasih bagi para penganjur, pada siapa yang telah memberikan derma semuanya ikhlas tadi. Siapa yang nak bagi lepas ni boleh jumpa dengan yang baju hijau-hijau tu, pakai songkok dan kopiah hijau tu. Baik, mungkin Ustaz, saya kira ini ruangan terakhir lah. Sebelum tu, lepas ni saya buka satu soalan juga. Siapa nak ada soalan boleh bagi soalan
sekarang pun tak apa, saya buka sekarang soalan daripada penonton semua. Siapa yang nak bagi soalan kepada dua panel kita, mungkin ada kemusykilan ataupun nak bagi pandangan tentang hadis tentang sunnah dalam kehidupan kita, saya persilakan sebelum kita pada panel yang kedua dan terakhir pada malam ini. Dipersilakan, mikrofon ada di tengah. Baik, kalau belum bersedia, ada soalan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para hadirin sekalian, tak kira siapa yang nak jawab, mari kita sama-sama kongsi. Mudah-mudahan ia akan menjadikan suasana malam ini suatu malam yang begitu bermakna, terutamanya kami EJK Masjid Al-Qadisiyah ini mendapat suatu inspirasi untuk kami meneruskan kerja amal kami yang sedikit ini. Yaitu diantaranya yang ingin saya minta dikongsi, yang berbunyi innal jasadi mudghah. Ya. Jadi di dalam diri kita itu Allah Ta'ala kurniakan sesuatu ketulan daging. Yang daging itu nampaknya memang macam daging biasa lah tuan-tuan ya. Tetapi bagaimanakah diletakkan daging itu begitu indah dan hebatnya apabila daging itu boleh mencorakkan keadaan badan manusia itu apabila dia sakit semuanya, dan apabila dia baik semuanya. Itulah dikatakan hati. Jadi ahli panel, kami di Pantai Mendalam ini sentiasa berkeluh kesah tentang hati. Kerana apa? Hati kita sekarang ini begitu digulanakan dengan environment yang begitu menakutkan. Menakutkan bukan sekadar untuk ibu bapa sahaja, tetapi malah lebih kepada anak-anak. Yaitu selaku orang yang diamanahkan untuk memimpin daripada masjid dan keluar ke kampung-kampung, kami melihat anak-anak sekarang begitu terdedah kepada berbagai-bagai budaya. Terutamanya budaya itu datangnya daripada televisi ya. Minta maaf saya sebut televisi. Televisi itu terlebih kepada kejawaan ya. Kerana lebih pekat itu lebih sedap katanya. Oleh yang demikian, apabila saban hari anak-anak itu didedahkan dengan televisi yang mengandungi banyak elemen-elemen yang begitu merugikan generasi akan datang. Jadi bagaimana agaknya ahli panel sekalian, untuk kita ibu dan bapa ini memberikan suatu tamparan hebat kepada televisi itu untuk mengelakkan daripada anak-anak terjebak kepada perkara-perkara yang cukup negatif. Saya terlibat dengan beberapa badan kebajikan di sekitar Pantai Dalam. Minta maaf ya tuan-tuan puan-puan, saya bercerita sedikit. Yang mana anak-anak yang dalam pemantauan itu begitu hebat reaksinya kepada gejala yang ada. Pernah suatu ketika dibuat tangkapan kepada remaja, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Apabila ditanya, mereka ini di bawah umur. Untuk tindakan sudah pastilah dia melampaui batas. Oleh yang demikian, apabila kita bertanya, di mana ibu kamu, di mana bapa kamu, ibu bapa ada di atas rumah. Kerana ini adalah rumah-rumah, beliau katakan rumah-rumah flat ya. Oleh yang demikian, bagaimanakah caranya untuk mengetuk pintu hati kepada ibu bapa untuk menjaga amanah yang Allah Ta'ala berikan yang berupa anak-anak ini, supaya mereka dapat menjadi pewaris kepada kita yang sedikit ilmunya ini kepada suatu keadaan yang lebih mencabar, yang dikatakan paling kurang pun al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita mengenal al-ulama warasatul anbiya, maka tidak ada can lah untuk menjadi pewaris Nabi nampaknya. Sebab apa? Golongan-golongan ini sudah dijauhkan dengan ilmu-ilmu agama. Jadi minta penjelasan kepada ahli panel, mudah-mudahan kita dapat kongsi bersama pada malam insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini yang bertanya tak jadi pengurusi, jadi dia tanya soalan bahagian dia. Nampak macam selebriti saya tengok. Sebab tu dia bicara soal TV.
Baik, soalan ni ada kaitan sebenarnya dengan apa yang kita nak soal. Saya tak tahu macam mana dia boleh tanya soalan saya. Nak tanya juga Ustaz. Kita hidup ni dalam nak nilai, jadi kita silap di mana? Kalau tadi Ustaz dah jelaskan bagaimana nak taqarrub tadi, nak mengikuti kembali kepada Rasulullah SAW, nak kena kenal diri, faham agama, muhasabah diri dan mendampingkan ulama. Jadi sebelum daripada itu, kesilapan itu di mana? Kita ni silap di mana? Mungkin dalam masa yang sama boleh kita nak sentuh sedikit soal apa yang dibawa masuk ke rumah, baik melalui televisyen ataupun menerusi internet ataupun menerusi handphone dan sebagainya. Ini kalau dulu kita boleh sekat. Saya nak kongsi sedikit lah Ustaz. Saya percaya di sini tak pernah tergambar pun dua highway kat depan tu. Dulu kan jalannya sepi je kan, sampai ujung tu bas kena pusing balik ke sana. Itu dulu, tak lama, 10 tahun dulu tak silap saya, masa saya di Universiti Melayu. Saya tertidur, rupanya bas sampai ke sana, dia suruh turun. Saya kata saya tak kat sini, saya nak ke sana, kena pusing balik. Sekarang dah di sini. Bila masuknya jalan dan pembangunan, tempat saya yang dulunya kalau orang nak berjudi laga ayam yang paling masyhur ataupun berjudi daun tu, dia masuk dalam belukar. Tetapi sekarang ni saya dengan rasa malu nak sebut, di kampung saya sendiri, bila masuk jalan, kita boleh tersepak botol arak tengah jalan, tidak ada rasa malu. Jadi nak, mungkin terbaca dalam internet agaknya, kalau tuan-tuan boleh lihat yang baru-baru ni timbul, orang dengar 2 malam berturut-turut, masuk waktu pagi je orang dengar bunyi berdengkur. Satu samarahan tu berpusat dekat kampung saya, orang dengar bunyi berdengkur. Seram tuan-tuan, boleh dengar daripada seluruh samarahan. Sampai timbul dalam perasaan kita, inikah bala yang akan datang? Jadi saya risau, takut dengar dengkuran juga nanti. Mungkin Ustaz boleh sentuh sedikit sebelum kita tutup malam-malam ini. Dan saya sudah sebentar dulu Ustaz, bagaimana dan di mana silap kita tentang perkara ini. Dipersilakan Ustaz, tak lama, 5 minit lebih dah tu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala terima kasih kepada sahabat al-panel, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita bercakap atau memikirkan ataupun ada risau tentang kejatuhan, keruntuhan akhlak remaja-remaja ataupun umat ini, semuanya adalah kembali kepada banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Soalan yang sebenarnya nak dikemukakan kepada kita adalah perkataan Imam Hasan Al-Banna. Dia mengatakan bahawa aku lihat di barat itu ada Islam tapi tidak ada Muslim. Bila tengok di timur ada Muslim dan ada Islam. Sebenarnya perkataan ini tidak jelas, dan rasa saya bukanlah secara umumnya yang diberikan ketepatan. Kalau kita buat kaji analisis ataupun statistik, mereka lebih lagi hidup korban dan telah menghadapi satu keruntuhan yang amat teruk dah tamadun mereka. Tiap-tiap minit berlaku pembunuhan, perogolan, rampasan, penyamun dan sebagainya. Tiap-tiap minit. Dan kita alhamdulillah ada lagi had-had dan statistik tetapi juga membimbangkan kita. Dan statistik yang paling besar selalu diwar-warkan oleh TV kan, daripada tahun 2002 sampai 2008 ada dekat 160,000 anak-anak yang tak sah taraf yang didaftarkan. Anak tak sah taraf ni anak zina lah tu. Itu dekat dengan 10 tahun. Dan di zaman kita 10 tahun yang dulu, yang sebelum tu, yang akan datang, maka berjamah-jamah anak tak sah taraf ini di dalam negara kita. Maknanya banyak penzinaan dan sebagainya. Yang perlu kita risau, kita nak hindarkan perkara ini. Dan kita ringkaskan, sebenarnya ibu bapa yang paling penting sekali kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
jaga ketakwaan dia, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dia tinggal apa yang dia larang. Maka bila kita jaga takwa, Allah Ta'ala akan memelihara zuriat kita, insya-Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alayhim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut jika kamu akan meninggalkan zuriat-zuriat kamu yang lemah dan kamu tak tahu macam mana kehidupan mereka masa akan datang. Maka bertakwalah kamu itu dulu, ibu bapa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Dan hendaklah kamu berkata-kata yang tepat, yang mantap, kata-kata yang menasihati. Jangan takut kepada anak-anak. Kita bertakwa dulu, ibu bapa, dengan mengamalkan Islam. Lepas itu barulah kita suruh mereka dengan sembahyang, suruh tutup aurat bagi elok. Muru awladakum bis-salati idza balagha 7 wadribuhum idza balagha 10 wa farriquhum bainal madaji'. Nabi kata, suruhlah anak kamu bila sampai umur, suruh sembahyang bila sampai umur 7 tahun, suruh sembahyang wajib, dan tibai sedikit bila sampai umur 10 tahun. Kan? Sehari 5 kali suruh, 3 tahun, 7, 8, 9, 10, 3 tahun kita suruh je. Dan berapa ribu waktu, 5,000 waktu lebih. Bila sampai umur 10 tahun tak mau sembahyang, tibai sedikit, tibai yang bukan mencederakan dan merosakkan dia. Dan pisahkan mereka di antara tempat tidur. Buat bilik bagi ada anak lelaki, anak perempuan, dan untuk tetamu dan sebagainya. Kita jaga tarbiyah. Masing-masing ada anak, beranak dan ada zuriat. Kita fikirkan ahli kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu, takwa dulu, dan ahli keluarga kamu. Jangan suruh mereka jaga sembahyang, jaga takwa daripada mendapat azab dalam neraka. Allah Ta'ala mengatakan bahawa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruhlah ahli keluarga kamu itu mendirikan sembahyang dan bersabarlah sungguh-sungguh dalam kita menyuruh dan kita mendirikan sembahyang ini. Kami tak minta rezeki kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu, dan itulah akibat balasan bagi orang yang bertakwa. Jadi jangan kita jaga sembahyang, kita suruh anak bini kita sembahyang, Allah Ta'ala akan jaga rezeki kita. Jadi jaga zuriat kita, bentuk zuriat kita bagi berakhlak, bagi elok, dijaga rezeki kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Jika sekiranya semua orang boleh jaga diri masing-masing keluarga, dan semua orang majoriti, dan setiap orang keluarga itu bila berhimpun menjadi satu ahli qaryah, dan jika sekiranya Allah Ta'ala kata ahli qaryah itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka kami bukakan pintu keberkatan daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Berikan keberkatan, rezeki, semua nikmat kehidupan, keamanan dan sebagainya. Maka kita jagalah anak-anak kita ni daripada kita tengok siapa dengan siapa dia berkawan, dan sekolahkan dia dengan sekolah agama. Kalau kita pun tak mampu nak mengajarkan dia agama, kita boleh bagi dia pergi mengaji sekolah, kelas tuition piano, kan, tuition apa lagi, tarian. Ada yang watak anak macam tu, sehingga mereka mengatakan bahawa apa yang di barat itu semua sesuai dengan kita. Program-program realiti dalam televisyen, semuanya bagi anak dia masuk, tengok, biarkan anak tengok di dalam TV. Orang bercakap, bersentuh-sentuhan, bercumbu-cumbuan dalam TV. Semua apabila anak-anak tengok, dia membenarkan segala-galanya. Itu semua adalah maksiat, fahisyah, kekotoran yang perlu dibersihkan di dalam rumah-rumah kita. Gantikan dengan CD-CD ustaz-ustaz yang mengajar ataupun agama, pendidikan. Berikan, hadiahkan buku-buku agama untuk wanita, anak-anak soleh. Bagaimana nak mencintai Nabi, ajarkan anak kamu mencintai Nabi. Berapa kali yang kita beli buku untuk anak-anak kita supaya kita ajarkan mereka membaca tentang agama. Tak ada apa, kadang-kadang tak pernah beli, tak menghadiahkan. Kita hanya hadiahkan pakaian, basikal. Nak beli motor, kita beli motor. Nak beli kereta, kita beli kereta bagi. Nak beli pakaian, kita beli pakaian bagi. Tetapi pakaian yang disuruh, yang dituntut dari syariat, kita tak mengaji dan kita tak faham. Ulama meletakkanlah asas dan prasyarat untuk pakaian wanita. Dan di antaranya tidak boleh ketat menunjukkan, menampakkan bentuk badannya.
Lepas itu tidak menjadi zina, menitarikan orang. Lepas itu tidak boleh ada bau-bau wangian, dan tidak jarang, dan banyak lagi tidak boleh menyerupai lelaki, dan lelaki pula tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Macam-macam lagi. Itu semua bawabit dalam kita menjaga pakaian orang Islam. Itu semua perlu kita fikirkan supaya kita boleh jaga masyarakat kita ni duduk dalam bertakwa dan beriman dan menjaga sunnah Nabi SAW. Jadi bila kita yakin, risau macam tu, jaga diri kita dulu, jaga anak isteri kita, apa yang halal, apa yang haram. Itu dalam di antara munasabah hadis yang ditanya tadi tentang hati, Allah Ta'ala letakkan hati, munasabah hadis ini dalam hadis al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu dah diberi keterangan dalam Quran dan hadis, dan haram itu dah diberikan keterangan dalam Quran, dan di antara keduanya benar-benar syubhah juga telah diberikan keterangan. Siapa yang menjaga benar-benar syubhah ini, maka dia telah menjaga maruah dan agamanya. Sehingga Allah Ta'ala sebut di akhirnya, bahkan bahawa tiap-tiap orang itu ada di dalam dirinya seketul daging. Jika rosak daging itu, maka rosaklah jasad dia. Dan bila baik daging itu, seketul daging itu, maka baiklah jasadnya. Ala wahiyal qalb. Itulah hati kamu. Munasabahnya dengan haram halal. Bila kita mengaji, kita tahu guideline kita, dawabit dalam mengenali halal dan haram, maka insya-Allah kita akan jaga hati kita. Allah Ta'ala akan dorong kita, berikan kita taufik. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Allah. Saya nak terus kepada Ustaz Zumihan sebagai kesimpulan perbincangan dan menjawab sedikit persoalan daripada yang bertanya tadi. Silakan Ustaz. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, di sebalik pengaruh yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama sekali, kita kembalikan diri kita pada Allah. Dari mana asal-usul kita? Satu nasihat para alim ulama, awaluddin ma'rifatullah, atas kata dasar daripada Allah sendiri, fa'lam annahu la ilaha illallah, la mawjud illallah, la ma'bud illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan yang wujud selain dari Allah. Tidak ada Tuhan yang kita memperhambakan diri selain daripada Allah. Dan tidak ada matlamat dalam hidup selain daripada Allah. Jadi kalau kita tadi kita kena kebesaran Rabbul Jalil, kita tahu benda-benda kepek. Nafsu kita sementara, hati kita sementara, akal kita sementara, jasad kita pun sementara. Kita hidup laki bini pun sementara. Kita nak jaga apa tuan-tuan? Jaga suami pergi, jaga isteri mati, jaga bunga layu, jaga makanan basi, jaga besi berkarat. Kita nak jaga apa? Jaga agama. Kalau betul kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cintakan Allah dengan sepenuh pengenalan, jaga agama. Agama akan jaga diri kita. Jaga agama ada hak suruhan, ada hak larangan. Bila jaga dua-dua ni, inilah jiwa yang bertakwa pada Allah. Kita diajar takut ular, takut rimau, takut lipan. Budak-budak diajar takut Power Rangers, takut Ultraman, Superman, Pijak-Man, Batman, Man-Man. Quran ajar, Nabi ajar, ittaqullah haqqa tuqatih. Kenapa kita takut binatang berbisa, ataupun orang zalim, orang kaya, atau benda-benda yang bersifat fantasi, khayalan saja? Kita takut Allah. Allah ada. Ada zat, ada sifat, ada perbuatannya, ada balasan, ada ganjarannya. Kita takut Allah sebab Allah yang memegang segala siksa dan dikenakan ke atas kita. Jadi jiwa yang bertakwa ni patut ada pada kita. Tak kira lah di peringkat anak-anak, ibu bapa, adik kakak, pemimpin, rakyat maupun kerajaan. Ini peranan kita, peranan mengenal diri, peranan jiwa yang bertakwa, peranan individu. Kesepaduan yang wujud dalam hati-hati kita, hati yang bersih tadi, membentuk komuniti masyarakat.
Bila masyarakat bertakwa, Ustaz sebutkan tadi, mudah hidup, tenang, nikmat, rahmat, Allah limpahkan pada kita. Dan kita boleh mengelak diri daripada penyakit-penyakit masyarakat. Kita tak bimbang, tak gundah, tak gulana. Hati kita sejahtera, hati kita sejahtera. Masa hidup sejahtera, akhirat pun sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari akhirat nanti tak bermanfaat harta dan anak kita. Harta banyak, juta, tak bermanfaat, kata Allah. Anak-anak pun hak bijak, hak comel, hak pandai, hak tinggi, hak rendah, hak lepeh, hak bulat, tak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan jiwa yang sejahtera. Qala al-mufassirin, yang dimaksudkan dengan jiwa yang sejahtera ay khaliyan minasy-syirk,